ayat 40 surah 6 surah Smuk. Ia berkata, yakni Nabi Sulaiman, yakni berkata oleh orang yang di sisinya ada pengetahuan daripada Alkitab. Sesungguhnya aku datangkan kepadamu hai Sulaiman, akan mahligai Balqis itu sebelum daripada kembali kepadamu kedipan mata. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Ayat 40 surah 6 surah Smuk. Ia berkata, yakni Nabi Sulaiman, yakni berkata oleh orang yang di sisinya ada pengetahuan daripada Alkitab. Sesungguhnya aku datangkan kepadamu hai Sulaiman, akan mahligai Balqis itu sebelum daripada kembali kepadamu kedipan matamu. Maka apabila ia mendapatinya, apabila Nabi Sulaiman mendapati mahligai itu tersergam kukuh di sisinya, di sisi Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, ini adalah kurniaan Tuhanku untuk menguji aku. Adakah aku bersyukur kepadanya ataupun aku kufur, yakni kufur nikmat. Sesiapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu kembali kepada dirinya. Dan sesiapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ayat yang kita baca ini menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, raja kepada kerajaan yang masih muda, kerajaan yang masih baru, kerajaan yang dibina di zaman ayah dia, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman nak menyeru Balqis kepada tauhid. Balqis ni kerajaan dia dah lama dah. Kerajaan dia dah besar dah. Kerajaan dia dah hebat dah. Nabi Sulaiman nak mengajak Balqis kepada tauhid. Balqis ni kalau bak makan minum tak perlu heran dah. Kalau bak kekayaan tak perlu heran dah. Balqis nak apa lagi dengan kedudukan yang dia ada? Kalau Nabi Sulaiman boleh faham apa yang Balqis nak dan boleh beri apa yang Balqis nak, pada kedudukan Balqis yang sudah cukup segala-galanya,
barulah Balqis boleh ikut Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalulah sekadar nak beri makan, nak beri duit, nak beri kekayaan, Balqis tak heran. Jadi ayat ini kisah ini nak menceritakan bahawa Nabi Sulaiman alaihi salam nak menunjukkan kepada Balqis keagungan Allah. Pada kedudukan Balqis yang sudah cukup kaya, yang sudah cukup besar, yang sudah cukup hebat, tapi bak keagungan dan kemegahan dia rasa perlu cari tambah lagi. Bak kata benda tak habis dah. Tetapi kemegahan nak lagi, keagungan nak lagi. Maka nak mempamerkan azim Allah, majid Allah, nak mempamerkan agung Allah. Kalau boleh dilihat oleh Balqis, Balqis mari pada Islam, pada tauhid. Tapi kalau tak boleh nak tunjuk keagungan Allah, azim Allah, majid Allah, Balqis pun tak heran, Balqis pun tak kisah. Dan dia merasakan apa yang dia ada itu sudah cukup, dia tidak akan datang kepada Islam. Nak cerita sini bukan Nabi Sulaiman nak memperkenalkan Allah pada jalan pertama. Nak memperkenalkan Majid, Azim, nama Allah. Majid dan Azim tu nama Allah lah. Tapi melalui jalan rububiyah, bukan melalui jalan uluhiyah. Tapi bila masuk ke jalan rububiyah, siapa juga jalan uluhiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa apabila Nabi Sulaiman tulis surat kepada Raja Balqis, Raja Balqis menunjukkan kebijaksanaan yang tinggi. Dia bermesyuarat dengan pembesar dia. Dia tidak mahu kerugian walaupun kecil. Dia tidak mahu rakyat dia mati walaupun satu orang. Ini raja yang hebat. Maka dia mengambil jalan untuk memberi hadiah pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Uji Nabi Sulaiman dengan cara beri hadiah. Kalau Nabi Sulaiman nak terima cara berkawan, maka kita berkawan dah. Pandai kita bagi kat Nabi Sulaiman. Tapi mesti ambil kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Kita ambil lebih banyak daripada kita beri kepada dia. Kalau Nabi Sulaiman ni cerdik, Balqis tak tahu lagi Nabi Sulaiman ni. Kalau kita dapati dia cerdik, kita berkawan. Kalau kita dapati dia lemah dan dia pun agah, dia pun samseng nak memerangi kita, maka pada waktu itu kita tindaklah dengan cara yang sepatutnya. Jadi menggambarkan kepada kita Balqis raja yang bijak. Lalu dihantar hadiah yang menunjukkan kepada rakyat dia ramai orang cerdik, ramai orang pandai, ramai orang kuat bekerja. Hadiah yang melambangkan ketamadunan, ketinggian ketamadunan kerajaan Sabah. Tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihi salam tolak. Nabi Sulaiman kata, "Atumidunani bimalin." Adakah kamu nak bawa marikan kepada aku harta benda? Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada aku adalah lebih baik daripada yang Allah berikan kepada kamu. Cakap ni tawaduk ni. Nabi Sulaiman tak kata aku lebih padamu, mu kena tunduk kat aku. Dah. Nabi Sulaiman AS berkata, apa yang Allah berikan kepada aku, Tuhan aku berikan kepada aku, adalah lebih baik daripada yang Tuhan aku berikan kepada kamu. Apa benda yang lebih tu? Tauhid yang ada pada aku adalah lebih mulia. Walaupun kamu mempunyai keagungan dan kehebatan, dan jalan nak dapat tauhid yang boleh diterima oleh Balqis ini adalah melalui kenal Majid Allah, melalui jalan rububiyah. Maka Nabi Sulaiman kata lagi kepada utusan yang bawa hadiah tadi, irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum. Awak baliklah semula ke negeri awak tadi. Nescaya kami akan datang kepada mereka,
kepada rakyat negeri awak, kepada rakyat di negeri Sabah, dengan tentera yang tidak terkira lagi. Wala nukhrijannahum minha, dan kami akan mengeluarkan mereka, rakyat negeri awak itu, daripada negerinya dalam keadaan yang hina. Nabi Sulaiman alaihissalam mengugu untuk nak menyerang Sabak, sekiranya Sabak tidak mahu tunduk pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tunduk pada Nabi Sulaiman bukan makna tunduk Nabi Sulaiman nak jadi penjajah. Dah. Tunduk dengan makna berserah kepada tauhid. Cerita Nabi Sulaiman ini dalam kehidupan ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok cermin, kita tengok muka kita dalam cermin. Kat mana lagi kurang? Oh, misal panjang, kita pun potong misal kita. Dalam satu sudut yang lain, kita tengok cermin untuk melihat benda lain selain daripada diri kita. Kita nampak dalam cermin ada jang dinding. Jang dinding yang ada dalam cermin nama dia image. Jang dinding hak sebenar ada kat dinding nama dia objek. Dalam tasawuf, hak dalam cermin itu dia panggil isyarah. Isyarah dia panggil misal, image yang menjelma. Image yang menjelma, hak sebenar, hak ada di dinding tu, kita panggil objek. Dalam cerita ni, Balqis seolahnya duduk di hadapan cermin. Balqis nak tengok apa? Balqis nak tengok hak dalam cermin ke nak tengok hak sebenar, hak ada kat dinding tu? Ada dua perkara. Dalam cermin satu, hak sebenar ada kat dinding tu satu. Nabi Sulaiman alaihissalam nak tunjukkan kepada Balqis majid Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam nak tunjukkan kepada Balqis di mana agungnya Allah. Tetapi melalui mempamerkan keagungan Allah melalui diri dia. Maknanya yang ada dalam cermin tu adalah gambaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Majid Allah, agung Allah di dalam cerita contoh tadi, ada kat dinding tu, objek. Itu contoh mudah. Bukan maknanya majid Allah tu objek, bukan. Tapi nak menggambarkan dua perkara, iaitu yang pertama simbol, signal. Yang kedua di belakang simbol dan signal itu adalah makna. Kat mana simbol? Perbuatan Nabi Sulaiman alaihissalam itu simbol. Makna dia kat mana? Makna adalah nak mempamerkan keagungan Allah. Jadi apa yang Nabi Sulaiman buat, nak mempamerkan keagungan Allah, Nabi Sulaiman buat macam mana? Nabi Sulaiman ugu, kalau kamu tidak berserah pada aku datangkan kepada kamu tentera yang besar dan akan mengeluarkan kamu kepada kehinaan. Nabi Sulaiman ugu. Nabi Sulaiman serang tak negeri Sabak? Tak serang. Negeri Sabak dengan negeri Nabi Sulaiman, negeri mana yang besar pada waktu itu? Hari ni kita boleh kata kerajaan Nabi Sulaiman besar. Kita kata kerajaan Nabi Sulaiman besar itu, kita baca sejarah. Pada waktu itu, kerajaan Nabi Sulaiman baru dibina di zaman ayahnya, zaman Nabi Daud. Kerajaan Balqis ni telah dibina zaman Tok Kri, Tok Nyang, Tok Nyuk dia. Dan telah melalui perang yang banyak. Dan berjaya dalam perang itu. Lalu mereka membina, kerajaan Sabah ini membina peradaban yang tinggi, tamadun yang tinggi. Nabi Sulaiman, kerajaan dia baru berapa kali perang baru. Tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam ugut nak menyerang Sabah ini. Macam mana ni? Ambo teh agah ni. Orang boleh berkata begitu. Tetapi ugutan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman tidak menyerang kerajaan tersebut. Ini nak menerangkan bahawa jalan majid itu melalui badi'. Apa makna badi'? Badi' ni satu daripada nama Allah juga. Dari segi bahasa, badi' makna dia kebijaksanaan yang tinggi, kebijaksanaan yang dalam, yang tidak pernah lagi dibuat oleh orang lain, yang
Bila kita renung, ada rasa takjub, ada rasa kelakar. Badi' kadang-kadang diterjemahkan dengan makna seni yang tinggi. Jadi Nabi Sulaiman kata kat orang tu, kat utusan tu, aku akan serang negeri kamu. Tapi Nabi Sulaiman tidak menyerang, tidak mempersiapkan tentera dia. Nabi Sulaiman pada itu masuk dalam bilik dia mesyuarat. Dia kata, ya ayyuhal mala'u aftuni, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Hei pembesar-pembesar, siapakah di kalangan kamu yang boleh bawa mari kepada aku arasnya, mahligainya, sebelum daripada dia datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Tadi dia kata nak pergi serang. Sekarang dia bincang dengan pembesar-pembesar, dengan menteri-menteri dia, bukan nak pergi serang, nak bawa mari mahligai Balqis yang ada di sana. Kalau kita tengok, nakal juga Nabi Sulaiman. Dia gertak cakap lain, hak dia nak buat benda lain. Ini badi'. Keindahan badi' ini adalah merupakan jalan yang menyampaikan kepada majid. Nampak kelakar, tetapi di situ mempamerkan kelebihan dia. Mempamerkan kelebihan yang ada pada dia akan menampakkan kelemahan pihak yang satu lagi. Kalau pihak yang satu lagi nampak kelemahan yang ada pada dia, pada diri sendirilah Balqis tu, dalam masa yang sama, maka nyatalah kebijaksanaan Nabi Sulaiman yang tinggi. Barulah Balqis akan terima Nabi Sulaiman alaihi salam. Jalan mana dia lalu? Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam tidak melalui jalan, aku akan beri sokongan ekonomi kepada kamu, hai Balqis. Aku akan beri sokongan pengetahuan, akan bantu dari segi pembangunan budaya kepada kamu, hai Balqis. Ni Balqis dah hayang dah. Sebab kerajaan dia kerajaan lama. Kerajaan dia kerajaan besar. Balqis tak hayang dah. Satu je hak Balqis nak lagi. Aku jadi lagi hebat. Hak tu aku nak bagi Balqis. Hak tu yang Nabi Sulaiman nak hulurkan kepada Balqis sebagai jalan yang menyampaikan kepada tauhid. Maka lalu kok mana? Kena lalu kok mengenal Allah itu majid. Bila kenal majid, akhirnya sampai kepada kenal Allah. Tapi bukan memperkenalkan Allah terus dah. Nabi Sulaiman tak kata Allah itu esa dah. Nabi Sulaiman AS memulakan hubungan dengan Balqis, suruh Balqis mari tunduk kepada dia, kepada Nabi Sulaiman. Oi, kerajaan mana? Kerajaan yang besar, kerajaan hebat, kerajaan merdeka. Tiba-tiba orang suruh tunduk ke dia. Nabi Sulaiman suruh Balqis tunduk, Balqis terus tunduk. Mana boleh berlaku macam tu? Melainkan kalau Balqis orang miskin, Balqis tak cukup makan, Balqis tak ada kepandaian, barulah suruh tunduk, baru dia akan tunduk segera. Ini Balqis bukan tak cukup makan, bukan tak ada harta benda. Siapa nak tunduk? Tak akan tunduk. Tetapi Nabi Sulaiman AS menghulurkan kemegahan. Kamu nak kemegahan yang lebih besar? Ini jalan dia. Jalan mengenali Allah itu majid. Bila kenal Allah itu majid, kenalah satu daripada asma Allah. Maka belajarlah lepas pada itu asma yang lain untuk mengenali hakikat Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Yang akhirnya kamu akan meninggalkan penyembahan matahari yang kamu lakukan itu, yang sedang kamu lakukan itu. Jauh Nabi Sulaiman pusing tu, tak cerita tauhid terus. Dia gertak, lepas tu dia mesyuarat dengan menteri-menteri dia. Bila dia kata siapakah yang boleh bawa aras tadi, mahligai tadi, dia nak mahligai yang ada kat Sabah, kat Yaman tu, mari kat depan ni, kan ni, kat Palestin ni. Dah adakah ini suatu perbuatan? Tidakkah ini suatu perbuatan mencuri? Kita ambil mahligai yang ada tempat orang, kita buat mari tempat kita, mahligai tempat dia tercabut kosong, tak ada. Tak mencuri ke tu?
Ah, kenapa Nabi Sulaiman tak suruh rakyat dia buat mahligai seperti itu daripada awal? Gali lubang, buat bing, buat tiang. Dah. Siapa boleh buat mari mahligai kat sana? Buat mari kat sini. Apa maknanya itu? Maknanya ialah kita mencuri kebijaksanaan, kita mencuri kemegahan, kita mencuri kehebatan, bukan jenayah. Kerana semua jenis mencuri ini memerlukan kepada kebijaksanaan yang tinggi. Mencuri ini tidak kena hukum kerak tangan. Curi mah kena kerak tangan. Curi duit kena kerak tangan. Nabi Sulaiman AS nak cerita kat sini bahawa kepandaian orang, kepandaian yang ada di Amerika, kepandaian yang ada di Jepun, kepandaian yang berada di tangan orang kafir, kita boleh ambil. Dengan cara-cara yang bijaksana supaya kita menjadi kuat. Di samping kekuatan yang besar, kekuatan tauhid yang sangat ampuh yang telah ada pada kita, kita ada kekuatan bak alam ghaib, beriman pada alam ghaib, bak kebendaan kita masih muda. Maknanya kerajaan Sabak tu, kerajaan Sabak lebih hebat dalam bak pembangunan kebendaan, pembangunan hati, pembangunan tauhid. Bak ni kita kena belajar dengan ahli tauhid. Sabak kena belajar daripada ahli tauhid. Nabi Sulaiman kata. Maka Allah Ta'ala ceritakan bila Nabi Sulaiman mesyuarat, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Berkata ifrit daripada kalangan jin. Ada di kalangan ahli mesyuarat Nabi Sulaiman tu ifrit. Yang kita kena ifrit ni jin yang jahat. Adakah Nabi Sulaiman ambil makhluk yang jahat jadi ahli mesyuarat dia? Jawab dia ialah, di zaman Nabi Sulaiman AS, jin-jin telah buat kerja. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharibah. Jin buat mihrab pada Nabi Sulaiman. Wa tamathila, dan buat patung-patung yang comel-comel, yang indah, yang abstrak, yang menunjukkan kepada kesenian yang tinggi. Ubuh tengah bandar, ubuh tengah jalan supaya orang nampak comel. Wajifanin kal jawai wa qudurir rasiyat, dan ala-ala jin buat. Macam mana jin buat? Ulama kata jin buat dia dengan jelmaan sebagai manusia. Waktu dia buat tu, dia menjelma jadi manusia. Lepas daripada itu dia buat. Lepas tu habis kerja dia balik kepada sifat jin yang asal. Tu jadi orang tahu dia buat. Jin-jin yang seperti ini, yang baik, yang ganas, yang liar, yang degil, yang samsing, kalau nak dikawal oleh manusia, jawabnya jadi kacau bilau. Kerana dia akan langgar perintah manusia. Maka untuk jadi sejahtera, jin-jin yang degil, yang jahat ni biarlah dikawal oleh bapak jin. Nabi Sulaiman AS ambil bapak jin untuk kawal mereka dan nak tahu apa benda yang mereka buat. Ni dipanggil dalam mesyuarat. Jadi ifrit datang dalam mesyuarat ni, ulama kata dengan rupa manusia. Bukan dia mari dengan jin dia tu. Dengan rupa manusia. Lepas pada habis mesyuarat, dia pun balik semula kepada kejadian dia. Jadi ifrit ni berkata dia akan datang, dia boleh bawa mari mahligai itu sebelum daripada Nabi Sulaiman AS berdiri daripada tempat duduk dia. Lepas tu jin tu kata, wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku dalam perkara tu adalah qawi, sangat gagah, amin, sangat amanah. Oi, jin pun amanah juga ke? Jawabnya ya. Jin satu benda yang dia tak boleh buat ialah dia mungkir janji. Allah Ta'ala jadikan, kalau dia mungkir janji, maka dia akan terbakar. Tapi dia boleh menipu. Sebab tu orang yang nak menghalau jin yang ada dalam badan pesakit, perawat ni mesti ambil janji.
Janji bahawa akan keluar, kembali ke tempat asal, dan tak balik, tak masuk lagi ke dalam badan orang ini. Dia kata, ya saya berjanji, selamat. Selagi tidak diberi janji ni, tidak diambil janji ni daripada jin, pesakit itu tak akan pulih sepenuhnya. Dia keluar, dia masuk balik. Kerana dia menipu. Jin pandai menipu. Jin pandai berbohong. Tetapi dia amanah. Kalau dia berjanji, dia tidak mungkir janji. Satu. Jadi jin ini memperkenalkan diri dia adalah kuat dan amanah. Lalu seorang yang berilmu ni bangun, mengofferkan suatu kekuatan yang lebih daripada itu lagi, iaitu dapat membawa dalam jarak yang lebih cepat daripada itu lagi, dalam tempoh masa yang lebih singkat daripada itu lagi. Dan seorang ketua macam Nabi Sulaiman, mestilah dia nak yang cepat. Nak buat yang lama, nak buat apa? Nak yang cepat. Nabi Sulaiman menerima hak dia ni. Siapa dia ni? Ada ulama berkata, kebanyakan jumhur ulama berkata, yang dimasukkan dengan lelaki yang mempunyai pengetahuan daripada Alkitab ini adalah Asif bin Barkhaya. Hanya kita nak tengok. Asif bin Barkhaya ini adalah anak saudara Nabi Sulaiman alaihi salam. Maknanya anak kakak dia. Anak kakak Nabi Sulaiman alaihi salam makna apa? Maknanya cucu Nabi Daud alaihi salam. Asif bin Barkhaya ini maknanya adalah cucu kepada Nabi Daud alaihi salam, dan dia menjadi Perdana Menteri kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau kita tengok dari segi kerajaan Bani Israel yang disebut oleh ulama sejarah, Nabi Daud digambarkan sebagai ahli ibadat. Satu hari dia beribadat, 3 hari dia bekerja. Satu hari dia beribadat, siapa-siapa pun tak boleh kacau dia. 3 hari dia beribadat ni, dalam 3 hari dia bekerja, dalam 3 hari dia bekerja pun dia beribadat. Kuat Nabi Daud alaihi salam beribadat. Maka Allah Ta'ala gambarkan dia dengan kebijaksanaan, keadilan. Dia dapat meletakkan asas-asas kepada kerajaan Bani Israel itu. Nabi Sulaiman, Quran gambarkan sebagai seorang yang kuat bekerja. Sehingga mati Nabi Sulaiman dalam keadaan pantau projek lagi. Beza antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman AS. Dan adakah kerajaan zaman Nabi Daud ni kerajaan yang zikir? Kerajaan zaman Nabi Sulaiman tak berzikir ke? Tak. Nabi Sulaiman AS, penasihat dia yang paling rapat sekali adalah Asif bin Barkhaya, ahli zikir. Ahli zikir boleh buat apa? Jadi ada ulama yang berkata, soalannya ialah, lelaki yang mempunyai ilmu daripada Alkitab ni, ulama kata maknanya bukan dia faham kitab Taurat semata-mata. Orang lain pun ramai juga yang faham kitab Taurat. Yang dimasukkan mempunyai pengetahuan daripada Alkitab ini ialah dia mempunyai pengetahuan tentang Asma'ullahil Husna yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz, yang tidak diketahui oleh orang. Dia tahu rahsia ini. Ada ulama sebut dalam bahasa Suryani lah, berhatihin karirin tutlihin tu, tak kisahlah apa benda disebut tu. Nak ceritanya bahawa dalam bahasa Suryani yang bila diterjemah ke dalam bahasa Arab, asma dia adalah, setengah ulama kata ya hayyu ya qayyum, setengah ulama lain kata asma'nya adalah ya Rahman ya Rahim. Ada setengah ulama kata asma' dia adalah ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi zikir dia ya Hayy, kalulah ya Hayy ya Qayyum, maknanya zikir asma'
yang dengan asma itulah berjalan dan bergeraknya perjalanan dunia ini. Seluruh isi dia. Dengan pergerakan matahari dan sebagainya lagi. Duduk dalam rahsia itu. Rahsia Ya Hayyu Ya Qayyum. Ataupun kalau asma dia, asma zikir dia adalah Ya Rahman, Ya Rahim. Maknanya, duduk dalam asma penghulu segala asma Allah. Agung penghulu asma itu tertajali melalui Allah memustajakkan permintaan dia. Mahligai itu sampai ke Palestin dengan cepat walaupun datang melalui jarak yang jauh. Ada ulama kata yang dia tahu di Lauhul Mahfuz, asma yang dia tahu daripada Lauhul Mahfuz yang orang lain tidak tahu, ialah Azim Sya'ni. Hei Tuhan yang maha agung keadaan dia dan pekerjaan dia. Ya Azim Sya'ni. Jadi kalau kita ini kita kata Ya Hayyu Ya Qayyum, saya tahu dah. Ya Rahman Ya Rahim, saya pun tahu juga dah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, saya pun tahu juga dah. Tapi kenapa saya sebut-sebut tak jadi macam yang Ba'asib bin Barkhayani buat? Jawab dia asma rahsia Allah. Tetapi Allah Ta'ala buka berdasarkan kepada diri kita, hak dalam ni. Maksud menghadirkan hati kepada kebesaran Allah, maksudnya macam mana? Dalam benda tu. Menghadirkan hati kepada kebesaran Allah, pekerjaan hati dalam bab tu besar, dalam. Bagaimana perjalanan yang sepatutnya? Inilah yang kita mesti kena mendalaminya sebagai pelajaran dalam perjalanan kita kepada ma'rifatullah. Jadi bila Asih bin Barkhaya menyebut asma Allah, Allah Ta'ala buat mari mahligai itu, maknanya Allah mentajallikan nama dia Al-Wajid. Nama Allah Ta'ala yang 99 ni, ulama' kata kalau kita nak tengok menurut konsep diri kita, masih lagi belum tersusun. Kita boleh susun sendirilah. Kita boleh susun sendiri. Macam kisah-kisah Nabi dalam Quran belum tersusun, ulama' susun daripada awal sampai ke akhir. Ulama' ubah nama kisah Nabi-Nabi. Asma Allah ni mula dari sudut diri kita, tidak ada apa-apa. Kita nak bagi nampak dulu jalan mana yang perlu aku lalui. Nak bagi nampak, Ya Basir, Ya Alim, Ya Fatah. Contoh. Setelah kita nampak, kita nak berjalan atas jalan tu, kita tak ada kekuatan. Nak kekuatan. Ya Qadir, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Setelah kita berjalan atas jalan tu, kita usaha, kita nak Al-Wajidu. Hak nak ni sekarang ada depan mata dah. Allah Ta'ala menjadikan apabila mahligai itu sudah ada depan mata Nabi Sulaiman AS, tertajalli kepada Nabi Sulaiman nama Allah Al-Wajidu. Ada depan mata dah ni. Ulama kata Wajidu ni, kalau kita barang hilang, kita berzikir Ya Wajidu, Ya Wajidu, Ya Wajidu. Hei Tuhan yang maha mendapati. Maka Allah Ta'ala akan buka ilham untuk menemui barang yang hilang itu. Wajidu, daripada perkataan wujud, ada. Ni ada depan mata dah ni. Bila ada depan mata, tak cukup situ lagi. Nabi Sulaiman AS berkata, فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. Nabi Sulaiman kata, ini adalah kurniaan Tuhan aku kepada aku untuk menguji aku. Uji apa? Sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Nak uji yang ni mari nak suruh aku kenal, nak tengok aku kenal ke tidak, nak uji aku kenal ke tidak. Allah itu huwas syakur. Hak ni hak akhir sekali, hak payah sekali. Nak mengenali Allah itu huwas syakur, mestilah pembelajaran tajuk ni di-applykan dalam bentuk
kita menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau kita boleh jadi hamba yang bersyukur kepada Allah, kita duduk atas jalan mengenali Allah was syakur, Allah wal ghafur, Allah wal ghaffar. Kita bersyukur. Dalam kita bersyukur tu, kita ada banyak lagi kelemahan-kelemahan lain. Allah Ta'ala mengampuni kita di atas kelemahan-kelemahan kita. Yang sudut-sudut yang lain tu memang kita lemah, kita tak mampu nak buat, kita kurang, kita cacat. Sudut tu, atas sudut kita dapat ni, kita ada dah ni, kita bersyukur pada Allah. Adalah melengkapi tauhid. Melengkapi tauhid. Tauhid yang satu tu dijelmakan dalam bentuk beriman kepada Allah, mengenali asma-Nya yang berbilang-bilang. Jadi bila kita lihat cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, kita akan faham bahawa tauhid itu banyak lapis rupanya. Mesti mengenali nama-nama Allah, mengenali asma-Allah, lapis-lapis. Nak sampai kepada mengenali Majid, lalu kok jalan mengenali. Belajar dulu bagaimanakah itu Al-Badi'. Allah Ta'ala itu maha bijaksana dengan kebijaksanaan yang tinggi, kebijaksanaan yang belum pernah lagi orang buat. Dalam kebijaksanaan itu ada makna ta'ajub, ada makna kelakar. Nak lalu hak tu melalui jabar dulu. Nak lalu kok Badi', lalu kok jabar dulu. Uguk panglima, uguk utusan yang bawa barang yang dikirim oleh Raja Balqis itu. Maka akhirnya dengan lapisan-lapisan yang banyak itu, melalui perbuatan Nabi Sulaiman alaihissalam, perbuatan itu dah cermin nak mempamerkan hak sebenar, objek yang sebenar itu adalah Majid Allah. Jelmaan perbuatan Nabi Sulaiman itu adalah jelmaan yang mempamerkan Majid Allah. Akhirnya bila Balqis datang, Balqis pun merasai kelemahan diri dia. Bila mahligai itu mari, Nabi Sulaiman kata nakiru arsyaha, ubah kau sikit mahligai itu. Ni Badi', kebijaksanaan yang tinggi, orang tak pernah buat lagi. Nak renovate belah mana? Belah depan ke belah belakang? Belah kanan ke belah kiri? Nak renovate ni. Nabi Sulaiman kata belah depan. Maka ditukarkan hak asal tadi kepada kaca. Teknologi hak ni saja yang Balqis tak tahu lagi. Hak buat comel-comel besar-besar, hebat-hebat aku, hak ni Balqis tahu dah. Tetapi teknologi yang mempunyai abstrak yang tinggi, buat kaca, maka orang yang nak lalu atasnya itu menyangka itu adalah air. Teknologi ni saja yang belum ada di Sabak sana. Tetapi teknologi ini ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Sulaiman nak pakai hak ni untuk menyempurnakan pembelajaran tauhid, pembelajaran Majid yang dia nak ajar pada Balqis. Maka Balqis bila dia sampai, dia nak masuk ke dalam arash mahligai yang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam tu, Nabi Sulaiman tanya, ahakadha arshuki, adakah seperti ini arash kamu? Padahal bukan seperti ini, hak ni dah. Nabi Sulaiman tanya, adakah seperti ini arash kamu? Nak suruh Balqis ini keliru, dan nak faham Balqis ini boleh cam, boleh pasti ke tak boleh pasti, dia boleh confirm dah ini adalah mahligai dia. Nak uji hak tu. Badi' nama dia. Balqis pun jawab, ka'annahu huwa, sepertinya itu, sepertinya adalah ia. Balqis tak kena hak tu hak dia. Dia kata nampak macam dekat nak serupa dah. Tak kena. Ini tempat kelemahan Balqis. Di atas kelemahan itu nak tunjuk kekuatan Nabi Sulaiman yang menjelmakan Majid Allah tu. Maka dia cuba masuk, dan bila dia masuk, dia sangkakan air, dia pun angkat kain dia, menampakkan betis dia. Dan peraturan zaman dulu, kalaulah raja besar akad kain, ini pantang larang yang sangat utama. Dia buat, dia langgar patah larang, menjadi satu keaiban yang besar kepada mereka pada waktu itu. Sekarang selok kain tunjuk betis benda biasa saja.
Margaret Thatcher pergi ke mana-mana, dia betis dia tak tutup pun. Sekarang pada waktu itu menampakkan kelemahan dia itu menggambarkan tempat kurang dia di dalam memimpin rakyat dia. Balqis memimpin rakyat Sabah itu dengan ada kelemahan-kelemahan. Bukan setakat tu, Balqis sendiri merasai ini kehebatan Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman raja kepada kerajaan yang muda, dia sendiri adalah raja kepada kerajaan yang tua, yang besar. Tetapi Nabi Sulaiman ini, dia adalah orang yang cerdik, orang yang bijak. Maka Balqis merasai kelebihan yang ada pada Nabi Sulaiman. Kelebihan yang ada pada Nabi Sulaiman itu adalah jelmaan yang nak nak menggambarkan azim Allah dan majid Allah. Rapat situ. Maka akhirnya Balqis berkata, inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Mana aku ni jahil, aku tak pandai. Nabi Sulaiman, Rasul Tuhan itu lebih lagi. Bukan lebih pada batang tubuh Nabi Sulaiman, tetapi kerana dia Rasul Tuhan. Jangan kita kata hak kita tengok dalam cermin itu objek. Tak. Hak kita tengok dalam cermin itu image. Objek kat mana? No, hak kat dinding. Itu objek. Wa aslamtu ma'a Sulaimana, dan aku berserah diri bersama dengan Nabi Sulaiman. Berserah diri pada siapa? Lillahi rabbil alamin. Berserah diri kepada Allah. Lalu kok jalan rububiyah sampai kepada uluhiyah. Berserah diri kepada Allah. Siapa dia Allah tu? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Sebab masuk ke pintu rububiyah, mula-mula pelajaran yang nak dikenali adalah Majid, Maha Agung, Maha Kemegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan ulama kata, yang tidak disebut dalam Quran, yang ulama sebut dalam tafsir mereka ialah Balqis berkahwin dengan Nabi Sulaiman AS dan memperolehi beberapa orang anak. Jadi ulama sejarah sebutlah, lepas pada tu anak-anak kerajaan Nabi Sulaiman ni pecah. Dibawa lari, ditawan oleh Babylon ni Iraq. Dan dia ambil orang Bani Israel Palestin ni pergi ke Babylon, dijadikan hamba. Maka orang-orang yang berani zaman kena jadi hamba ni, yang berani lari. Yang takut tak lari, jadi hamba. Ada kena bunuh, dan ada yang dipaksa, yang tidak dibunuh, beranak, cucu, tinggal keturunan. Yang lari ni ada yang sempat dikejar, dibunuh, mati tengah jalan. Dan ada juga yang selamat masuk negeri balik sana lagi, sampai ke negeri Turkistan, kahwin dengan penduduk sana, dan ada anak cucu yang ramai. Salah seorang daripada mereka telah masuk dalam kampung Turkistan, berkahwin dengan penduduk tempatan yang merupakan keturunan Qanturah, keturunan Nabi Ibrahim melalui isterinya Qanturah. Daripada ni ada seorang yang dinamakan dengan nama Malak. Daripada Malak ni lahirlah suatu istilah yang disebut dengan nama Melayu. Ini disebut oleh ulama-ulama sejarah. Jadi yang kita nak belajar kat sini ialah bahawa sesungguhnya Nabi Sulaiman AS, Allah Ta'ala kurniakan kepadanya kebijaksanaan, maka negara-negara yang ada di sekelilingnya tunduk kepada dia. Syam pun tunduk, tapi Syam tunduk dengan perang, rakyat dia ramai mati. Mesir pun tunduk pada Nabi Sulaiman, tapi rakyat di Mesir ramai mati. Tetapi Sabah tunduk kepada Nabi Sulaiman dalam keadaan rakyat dia tidak mati. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman yang asal kecil jadi besar. Kerana apa? Kerana Allah melindungi kerajaan Nabi Sulaiman, maka disebut dengan nama Darussalam, negeri yang Tuhan jaga, Tuhan yang Maha Sejahtera jaga. Assalam. Daripada perkataan Darussalam inilah kita tengok orang putih guna perkataan Jerusalem. Salim itu maknanya salam. Dalam bahasa lama, bahasa Suriani disebut Urshalum. Shalom maknanya salam. Diambil daripada nama Allah ni, Darussalam. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman AS dapat menjadi kerajaan yang besar
tetapi kerajaan itu dimusnahkan oleh anak cucu dia akhirnya kerana meninggalkan daripada jalan mengenali Allah. Tak duduk atas jalan ma'rifatullah. Duk tengok diri besar, diri hebat, dan keinginan nafsu itulah yang diutamakan. Akhirnya mereka jadi lemah dan mereka dijajah oleh Babylon. Marilah kita ambil pengajaran daripada cerita ini untuk kita memahami perjalanan tauhid ma'rifatullah, bagaimana kaitan asma'ullah al-husna, penggunaan dia di dalam kehidupan Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam di zaman yang dulu, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المقربين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.